Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kuala Lumpur sedia melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin dalam menyuarakan pandangan berhubung krisis Palestin-Israel pada sidang Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco minggu depan. Ketika menyatakan komited itu, Perdana Menteri bagaimanapun berkata perkara itu bakal dibincang bersama beberapa negara rakan terlebih dahulu. Serangan tanpa henti rejim Israel ke atas orang awam di Gaza amat membimbangkan. Justru semua negara perlu bersatu menamatkan konflik itu. Menteri Luar memaklumkan Kuala Lumpur sedang bekerjasama dengan negara-negara yang sehaluan dengannya untuk mencapai gencatan senjata segera di Gaza. Bercakap di New Delhi, beliau mengakui kekejaman yang mengerikan sedang berlaku tanpa ada sifat peri kemanusiaan tidak boleh diterima. Menteri Komunikasi dan Digital mengingatkan pengguna semua platform media sosial menjaga kesihatan mental serta emosi masing-masing ketika melayari berita serta gambar dari Gaza. Malah turut menasihatkan pengguna yang terganggu dari segi mental dan emosi dengan gambar serta berita yang diterima supaya mendapatkan khidmat kaunseling daripada pakar. Gaza menjadi perhatian dunia termasuk rakyat Malaysia apabila mula diserang rejim Zionis pada 7 Oktober lepas. Pihak berkuasa akan meningkatkan kawalan keselamatan di pintu masuk negara serta warga asing yang mungkin menjadi sasaran pihak tertentu dalam isu berkaitan konflik Palestin-Israel. Timbalan Ketua Polis Negara memberi jaminan isu keselamatan akan terus diberi perhatian dan tindakan susulan akan dibuat sekiranya terdapat sebarang cubaan mana-mana pihak yang melanggar undang-undang negara. Bermula hari ini, Masjid Utama di bawah Selian JAKIM diarah untuk membaca doa kunut nazilah dalam setiap solat fardu. Kenyataan Menteri di JPM Hal Ehwal Agama menyebut masjid terlibat masing-masing Masjid Negara, Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Turut diminta untuk melaksanakan perkara sama ialah masjid dan surau di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan berhak membatalkan serta-merta atau menggantung setiap lesen mana-mana pihak sekiranya didapati gagal mematuhi perundangan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Kementerian memandang serius kekurangan bekalan benih padi sah dalam pasaran kerana merupakan isu kritikal yang perlu ditangani segera. Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima watikah pelantikan 4 Ketua Perwakilan Asing ke Malaysia. Ketua Perwakilan Asing berkenaan masing-masing Dr. Ismail Maitah dari Jordan, Dr. Mubarak Said Ahmed Bushaid Al-Dahiri Emiriah Arab Bersatu, Mat Syamim Ahsan Bangladesh dan Juraj Kuldilka Republik Czech. Selain itu, Al-Sultan Abdullah juga berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada Duta Besar Malaysia ke Maghribi Shahabuddin Adam Shah. Selangor akan mendapatkan laporan lengkap daripada Unit Pengurusan Bencana Negeri dan pihak berkuasa tempatan berhubung kejadian banjir yang melanda beberapa kawasan. Menteri Besar berkata kerajaan negeri juga telah memaklumkan pihak terlibat bulan lepas bagi menyelesaikan masalah berkaitan termasuk peparitan di semua kawasan berisiko banjir berikutan fasa peralihan monsun Timur Laut. 233 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan di Melaka sedia dijadikan pusat pemindahan sementara PPS sepanjang monsun Timur Laut. Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka bagaimanapun memaklumkan PPS untuk penduduk terjejas banjir akan melibatkan sekolah rendah bagi mengelak mengganggu pelajar sekolah menengah yang perlu menduduki peperiksaan SPM. Pihak majikan disaran lebih prihatin sekiranya pekerja masing-masing berdepan banjir berikutan musim monsun Timur Laut. Menteri Sumber Manusia berkata dalam tempoh itu banjir kilat dan banjir besar boleh berlaku bukan sahaja di Pantai Timur tetapi juga di kawasan lain. Met Malaysia menjangkakan 4 hingga 6 episod hujan lebat berlaku sepanjang musim MTL bermula pada Sabtu ini dan berterusan hingga Mac 2024. Dewan Rakyat diberi maklum Lembaga Tabung Haji berusaha mengawal kenaikan kos menunaikan ibadah haji dengan memeterai perjanjian kontrak jangka panjang melibatkan perkhidmatan di Arab Saudi. Menteri di JPM Hal Ehwal Agama berkata ia termasuk kontrak melibatkan penginapan, penerbangan serta makanan bagi memastikan harga dapat ditetapkan untuk satu tempoh masa sekaligus tidak dinaikkan setiap tahun.
Setiap ahli parlimen bertanggungjawab menyimak maklumat yang diterima sepenuhnya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan. Keperluan itu sekaligus dapat memberi teladan baik di samping mengelak daripada terlibat sama dalam penyebaran berita palsu. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital di Dewan Rakyat. Projek rintis bagi Agensi Tunggal Sempadan Negara SBA bagi mengawal selia 141 pintu masuk negara dijangka akan dimulakan tahun depan. Menteri Dalam Negeri memberitahu KDN dilantik sebagai agensi peneraju untuk inisiatif itu bagi memulakan kerja-kerja awalan. Justru KDN akan turut mencontohi model penubuhan pasukan seperti Eskom serta APMM dalam membangunkan projek rintis itu. Kerajaan sedang mengenal pasti 26 warga Malaysia yang menjadi mangsa jenayah penipuan pekerjaan di Lok Keng, Myanmar. Timbalan Menteri Luar memaklumkan ke pengetahuan sidang Dewan Rakyat, kerajaan melalui Kedutaan Besar Malaysia di Yangon, Myanmar dengan kerjasama Thailand, Vietnam, Filipina dan China sedang menyelaras dan menggunakan segala alternatif bagi membawa pulang ke semua mangsa dengan selamat. Inspektor Sheila didakwa lagi di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan menyebabkan kegusaran awam dengan memarahi, menjerit dan membunyikan hon kereta terhadap seorang wanita di tempat letak kereta di sebuah pusat beli belah Jun lepas. Selaku orang kena saman, Sheila Sharon Stephen Kumar mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dibaca di hadapan Magistrate Ili Mariska Kalizan. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 268 Kanun Kesiksaan dan boleh dihukum bawah Seksyen 290 Kanun sama. Di Mahkamah Magistrate Bentong pula, dua individu mengaku tidak bersalah atas tuduhan memecah masuk sebuah bilik kasino di Genting Highlands dan mencuri 1,160 chip bernilai 4.6 juta ringgit milik Genting Highlands Berhad bulan lepas. Pengakuan dibuat tertuduh masing-masing Koi Boon Sing 32 tahun dan Hu Chi Chuan 38 tahun di hadapan Magistrate Nadratun Naim Zainan. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM8,000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh dan menetapkan tarikh sebutan semula kes 10 Januari depan. Indeks jenayah tahunan di Melaka mencatatkan peningkatan sebanyak 2.44% kepada 1,177 kes dalam tempoh 1 Januari hingga 30 Oktober lepas berbanding 1,149 kes dalam tempoh sama pada 2022. Serentak itu, Ketua Polis Melaka menyarankan agar setiap lapisan masyarakat, agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan memainkan peranan masing-masing dalam mengekang peningkatan kes-kes jenayah di negeri itu. Di Pasir Putih, Kelantan pula, seorang individu parah selepas diserang ketika berada di sebuah kedai kopi. Hasil siasatan mendapati insiden berlaku ketika mangsa bersama rakannya telah didatangi dua individu bertopeng dan bersenjatakan pedang dan terus menyerang mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Kesiksaan. Motif kejadian masih belum dikenal pasti dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Sistem pengurusan pintar sawit SIMS yang dilancarkan Perdana Menteri diyakini memudahkan pengurusan data transaksi di sepanjang rantaian bekalan minyak sawit. Sistem yang dibangunkan Lembaga Minyak Sawit Malaysia itu membolehkan pengurusan maklumat yang komprehensif, meningkatkan kecekapan industri dan penjimatan kos. Malaysia perlu meneroka sinergi antara syarikat gergasi industri kelapa sawit yang lebih mantap, maju dan berjaya dengan pekebun kecil. Perdana Menteri berkata ini kerana ia bukan sahaja dapat membantu kemajuan ekonomi negara dalam sektor kelapa sawit tetapi kebajikan pekebun kecil. Beliau berharap MPOB dan Kementerian Peladangan dan Komoditi akan mempertimbang langkah berkenaan memandangkan negara bergantung sepenuhnya atas kapasiti pekebun kecil. Malaysia dan India sedang mempertimbangkan penggunaan mata wang masing-masing dalam urusan perdagangan dua hala dalam usaha memperluas kerjasama ekonomi. Menteri Luar memaklumkan perkara itu merupakan antara isu yang dibincangkan semasa mesyuarat Suruhanjaya bersama yang dipengerusikan beliau bersama Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar di New Delhi. Malaysia berada di landasan tepat untuk mencatat pertumbuhan KDNK 4% tahun ini dan 4.5% bagi 2024. Ia berdasarkan penurunan dalam IPP September. MBank berkata pengeluaran pembuatan dijangka kekal di bawah tekanan dalam tempoh terdekat berpandukan indeks pengurus pembelian pembuatan yang terus mengalami kemerosotan. Keadaan dijangka bertambah baik tahun depan.
Sekurang-kurangnya 40,000 korban cedera atau hilang dalam serangan berterusan Israel di Semenanjung Gaza. Seramai 10,328 orang, termasuk 4,237 kanak-kanak, 2,719 wanita dan 631 warga emas terbunuh sejak konflik tercetus sejak 7 Oktober. Zionis telah melakukan 1,071 pembunuhan beramai-ramai terhadap keluarga Palestin, sementara 1.5 juta penduduk hilang tempat tinggal. Selain angka korban yang besar serta pemindahan besar-besaran, bekalan asas semakin berkurangan untuk 2.3 juta penduduk Gaza akibat pengepungan rejim Zionis. Zionis juga bertindak menolak untuk melakukan kecacatan senjata atau penghantaran bahan api ke Semenanjung Gaza, melainkan tebusan ditahan Hamas dibebaskan. Serangan setiap hari Zionis itu kononnya mahu memberi tekanan kepada Hamas. Tentera Israel terus-menerus melakukan provokasi dengan mengebom tapak berhampiran Hospital Indonesia Utara Gaza sekaligus mengancam nyawa beratus-ratus pesakit yang menerima rawatan akibat serangan ganas rejim Zionis. Kebimbangan itu disuarakan pengarah hospital berkenaan, Dr. Atif Al-Kahlud. Beliau juga berkata elektrik di hospital akan terputus dalam beberapa jam kerana kekurangan bekalan bahan api. Pencerobohan berterusan Israel ke atas Gaza membawa kepada ambang krisis air yang dahsyat. Disebabkan terdesak untuk mendapatkan bekalan itu, kebanyakan penduduk tidak mempunyai pilihan selain minum air daripada apa sahaja sumber yang ditemui. PBB dan pekerja sektor kesihatan memberi amaran. Air yang terhad di Gaza mengakibatkan masalah kesihatan teruk dalam kalangan penduduk. Tidak cukup di Gaza, kini rejim Zionis melancarkan beberapa siri serangan udara ke atas beberapa bandar dan kawasan di selatan Lubnan. Pesawat perang Israel melancarkan 2 serangan di pinggir bandar Yatir dan Kafra di daerah Bin Jebel. Selain turut menyasarkan pinggir bandar Nakura, Alma Al-Shab dan Jabal Al-Lebunih. Ketegangan memuncak di sepanjang sempadan Israel dan Lubnan sejak tercetusnya serangan Israel ke atas Gaza. Arab Saudi bakal mengadakan sidang kemuncak tergempar di Riyadh dalam tempoh terdekat bagi membincangkan konflik Israel-Palestin. Sidang tergempar itu dijangka dihadiri negara-negara Arab, Islam dan Afrika. Perkara berkenaan disahkan Menteri Pelaburan Arab Saudi Khalid Al-Falih di Singapura. Objektif utama adalah untuk memacu ke arah penyelesaian konflik secara aman. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.